Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan. Apa khabar Saudara Jamaluddin Bujang, Saudara Madam K? Terima kasih hadir Saudara Alimin, Puan Hajah Comel, Saudara Ramzul. Apa khabar saudara? Saudara Muhammad Aisyah Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Saudara Zamari LC, Saudara Rosli Misyah, Madam K, Haji Makmur, Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, saudara Izzuddin Izzuddin dari Pulau Pinang, juga Ilyas Muhammad. Terima kasihlah sabar malam menemani saya. Saudara Ahmad Mab, begitu juga saudara Abu Samah, Azhari Tok Kaya, Haji Makmur, saudara Abu Samah dari Bukit Puchong. Terima kasih saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia, saudara Kamarul Azhari. Puan Halimah Ismail, salam pencerahan. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat. Tija, Saudara Muhammad Hamzah, Ron Chiu, Datuk Kaya, Hamidah Kamat, salam pencerahan. Rubidin, Saudara Hafiz Azara, itu juga Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Pahang. Saudara Richard Bakri, terima kasih. Saudara Dian Shah dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ajah Comel, Syukur Jamil, Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang, Zamari STJ, juga Nur Azman, Saudara Ramzul, Saudara Wan M. Bakri, Salam Perjuangan, Pak Rosni Koringot dari Sarawak. Begitu juga dengan Husin Khaldi, Yangkin Fazmid, Buhari Sharif, anak saya pula datang ni. Ni anak saya kan. Tengok tu lawa tak anak saya ni. Nak ambil restu di Kelantan. Okey, nak pergi Kelantan? Program kat Kelantan. Okey, sekejap lagi. Okey, saudara. Ini cucu saya pula ni. Apa khabar semua? Sesekali mereka hadir. Susah nak jumpa. Sekali kena buy, kena hi and buy. Okey. Love you. Bye. Gitulah saya dengan anak-anak jarang dapat berjumpa. Saudara Muhammad Zaidi, Saudara Puan Aminah, Kak Minah, Saudara Zandri Ismail, Saudara Syahrani Salmah, Saudara Hanif, Hani Abdullah, begitu juga Puan Nuraini, Ismail Jaiz, Muhammad Hamzah, Rashidah Kasim, Saudara Abu Nem, Saudara Muhammad Long daripada Lancang, Pahang, Saudara Fakri Sani. Terima kasih, comel macam ayahnya. Saudara Said Zainal, Waalaikumsalam, Saudara Jamaluddin Din, apa khabar saudara? Saudara Khalif, begitu juga dengan saudara Binar Buida dari Sarawak, saudara. Saudara Zamri TJ, saudara Fakri Sani, terima kasih. Saudara Muhammad Azmi Ali, terima kasih. Saudara Qazani, saudara Muhammad Sapri. Itulah saya dengan anak-anak pun jarang berjumpa saudara. Mereka selalu datang kena buat appointment. Saudara Kamisan Dahlan, saudara Abike, Cik Norlia, saudara Azila, Yusuf Ahmad, Izzuddin. Masing-masing sebenarnya saudara terima kasihlah kebahagiaan bersama keluarga tersayang, saudara Izzuddin, John Kelabu, selamat malam dari Semeling di Sungai Petani, Puan Umi Kalsum, saudara Hashim Atan. Terima kasih saudara Rosmini dari Pontian Johor, Puan Rosmini, saudara Muhammad Harmi. Itu juga saudara Man Ayan, Puan Nur Maria, Dayang Selha. Terima kasih Abike, Yana Maya, Riza Yusma, saudara. Itu juga Angah AST. Dia kata Assalamualaikum Tuan Tanah, terima kasih bagi singgah. Boleh Angah, saya tak ada masalah, boleh singgah, tak ada masalah. Saudara Muhammad Zaki, begitu juga saudara Muhammad Syahli. Doa supaya sejahtera bersama keluarga. Terima kasih Muhammad Syali dari Putrajaya, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Begitu juga saudara Kamaruddin, saudara Wan M. Bakri, cucu pula nak masuk enter frame juga, seorang lagi cucu saya. Okey. Love you. Okey, masuk. Cepat. Sit hi. Hai tu kaki punya kawan. Okey saudara, sekali cucu-cucu saya begitulah. Bukan senang jumpa saudara. Saudara Kristina, dia kata ceramah PN sangat memberansangkan. Kami di Selangor sangat takut akan keadaan macam apa nak takut saudara. Saudara Mar Ruzik, saudara Abdullah, saudara Mazlan Khalib, saudara Kamal Zaman, saudara Sidi Sen. Waalaikumsalam.
Angah dia kata, "Hai cucu atuk." Cucu Aki, bukan cucu atuk. Saya orang Perak. Ya saudara. Kita ni dalam hidup ni saudara, kita harus ingat bahawa kita usia semakin meningkat. Cucu pun dah ramai saudara. Saya cuma kadang-kadang saya teringatlah sebab banyak masa saya dihabiskan dalam dunia kewartawanan. Saudara Zulkifli Mat Said. Salam dari Kulim. Saudara Marzuki Saad. Itu juga Nilawati Ainul, Saudara Abdullah, saudara Syahari Mat Saleh, saudara Zulkifli Mat Said, salam dari Kulim ya. Puan Hamidah Kamat, terima kasih. Cucu saya begitulah. Semua cucu saya manja. Saya seorang yang sayang pada cucu-cucu, anak-anak kecil. Sebab mereka ini sebenarnya saudara, mungkin orang tak tahu. Mereka adalah datang dari syurga. Kalau mereka meninggalkan kita dalam usia yang belum memais, mereka adalah calon-calon syurga. Kita ni belum tahu lagi saudara. Cuma kadang-kadang saya selalu bertanya teman-teman, kata, kenapa setiap-tiap orang bila sama ada dia tu anak bayi tu sama ada anak Melayu ke, anak India ke, anak orang Inggeris ke, atau anak Cina ke, anak siapa saja. Kalau bayi yang kecil itu bila kita dokong mesti nak cium. Sebab naluri kita tertarik dengan syurga saudara. Bau syurga. Saudara Haji Hamidi, apa khabar saudara? Semoga pelayar Amir Jazz fan sihat semua. DZ Ketari, salam cinta damai. Sebab Puan Rubiah Husin dari Sendayan, saudara Mat Otai. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah saudara. Nak buat macam mana, tengah-tengah nak menyantuni, cucu datang, anak datang. Dan saya sebenarnya saya katakan, banyak masa saya dulu saya kehilangan waktu untuk anak-anak. Sebab dunia saya adalah dunia kewartawanan yang menghambat saya untuk memburu waktu. Sebenarnya memang waktu itu sentiasa mencemburui kita. Dan sebagai wartawan, sebagai warga jendis, kita memburu waktu saudara. Tak ada sempat menangani anak cucu. Dan kena pula terpaksa berada di luar negara dan sebagainya. Madam K, gitulah keadaannya. Saudara Angah AST, dia kata bagi makan dan minum anak-anak yang tak ada dosa, lagi doa mereka amat ampuh. Betul saudara. Baik saudara, hari ini saudara, hari Sabtu 22 Julai, malam minggu untuk saudara. Dan ini merupakan hari yang ke-1220. Virus itu masih berada di negara kita saudara. Jadi jagalah kesihatan, jaga keluarga saudara. Itu paling penting. Saya sering mengingatkan anda. Jadi kerana tiada laporan tentang apa yang berlaku, kita masuk segmen e-commerce sesegera mungkin. Tak maaf, izinkan saya dalam 3-4 minit bercerita tentang e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330412441 supaya saya boleh memberi pencerahan produk anda. Al-Azhar berniaga bakul setanginya dan juga setangi bakurnya seperti kemian, bila dibakar semerbak harum rumah. Begitu juga kalau anda nak beli minyak wangi. Okey, cucu ni nak cium saja. Dan ini kiranya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti juga jangan lupa dia ni manis Siti Farehah dan dia orang ni biasa telu ini aduhai terganggu sedikit saya, jangan marah. Saya Siti Farehah dengan Denim Manis Siti Farehah dan Simpulan Kasih Cik Siti. Kalau anda boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Dan kalau anda nak makan buah-buahan yang manis, yang segar, serta harga lebih murah dari pasar, boleh hubungi Syauqi dari 0123575703. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Buah-buah sebut akan dihantar tu rumah anda. Tapi jangan lupa saya Popiah Sira Lady Maria. Itu makanan kegemaran saya. Rasanya rangup, pedas dan manis. Baik saudara. Banyak masa terluang sedikit. Saya mohon maaf saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Kerana sebenarnya saudara, saudara Yaya Armin, saudara Lim Kim Lum, Puan Rubiah Husin, selamat malam. Begitu juga saudara Christina Teh, Ani Ibrahim, Puan Syarifah Zat
Puan Syarifah Syarifah Zat Abdul. Tak tahulah. Jangan rapatkan saudara. Asing-asingkan. Ya, Saudara Ahmad Fauza, Rubiah Husin, Saudara Abu Bakar Ridwan, Saudara Pak Uda, Fauzi Harun dan Yaya Armin serta Saudara Zafil. Ya. Baik, saudara. Kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Kerana, saudara, dunia ini penuhlah dengan hiburan yang kadang-kadang melalaikan kita. Dunia penuh dengan hiburan yang melalaikan dan kadang-kadang menjadikan kita mensia-siakan waktu, saudara. Ramai manusia sebenarnya tertipu dengan permainan dunia ini, terleka dan hilang arah tujuan. Mereka berhibur hingga terlupa tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, saudara. Karena itulah Allah berfirman sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-An'am, iaitu ayat yang ke-32. Bermaksud, saudara, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Jadi dalam keadaan begini, saudara, adalah Al-Quran pun mengingatkan dunia ini penuh dengan permainan saja yang sementara. Jadi jika di dunia ini hanya sekadar untuk berhibur, alangkah ruginya kita, saudara. Keseronokan di dunia tidaklah menyamai dan mampu menandingi keindahan keseronokan di syurga nanti, saudara. Kerana di syurga itulah sebaik-baik ciptaan Allah untuk hambanya yang beriman dan bertakwa. Ia kekal abadi untuk selama-lamanya, saudara. Sementara di dunia ini, saudara, hanyalah sekadar dilihat. Dunia ini dilihat seperti syurga itu kepada orang-orang yang lalai. Dan ia juga kadang-kadang dilihat seolah-olah sebagai penjara bagi orang beriman. Jadi pulang pesara, pilihlah mana satu pilihan kita. Sama ada dunia yang bersifat sementara atau akhirat yang kekal abadi selamanya. Kita sebagai umat Islam seharusnya meletakkan dunia di tangan dan bukan di hati, saudara. Jika diletak di hati, dunia akan dijadikan tujuan hidup. Dunia pasti akan pergi dan akhirat sedang menanti. Ingat, saudara, ini pesan daripada saya bukan da'i, bukan juga orang yang bertauliah untuk menyampaikan syarat agama. Ini hanyalah sekadar culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini juga teman-teman yang menghantar pada saya sesuai saya bacakan, saudara. Bila hati bersandarkan kepada nafsu, ia akan membawa kebinasaan. Namun bila hati bersandarkan keredaan, ia akan menyemai ketenangan dan kedamaian. Sesungguhnya, saudara, tiada yang terindah dalam kehidupan ini andai ia berakhir tanpa bekalan. Jadi, hidup dunia sia-sia lah, tak ada yang indah, saudara. Kalau ia tiada dalam kehidupan ini berakhir tanpa bekalan kita di akhirat nanti. Terima kasih kepada teman yang menghantar kiriman Mutiara Kata. Kita santun pantun Pak Nazil pula, saudara. Apa kata Pak Nazil? Terima kasih Pak Nazil, jauh dari Perlis, saban hari menghantar kiriman pada saya untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, burung kuar diperdu pedada, disentuh simpai, kuar terkapai. Memberi biar berpada-pada, jangan sampai negeri tergadai. Itu Pak Nazil mengingatkan. Segala-galanya ada hadnya. Simpai maksud Pak Nazil adalah sejenis kera ataupun cipai. Saudara? Jadi katanya, kalau kita memberi pun biarlah berpada-pada. Jangan sampai negeri tergadai. Tambah Pak Nazir lagi, abang terjun berenang. Terjun dari perahu. Cakap memang senang. Buat belum tahu. Ya memang orang kata cakap senang lah. Tapi bila buat macam mana? Sebab itu saya selalu mengingatkan. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara. Saudara Mat Kelana dia kata betul lah tu. Kita banyak habiskan masa berpolitik. Kalau kita tadabbur Al-Quran 4 jam sehari kan baik. Terima kasih saudara Waksu hadir dari Larut. Ya saudara, saya mengingatkan pimpinan negara agar janganlah membelanjakan wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan memasukkan dalam mana-mana channel dalam siaran yang ada ini, saudara, saya harus mohon anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak marah.
tapi anda harus sanggup bertanggungjawab atas setiap suntingan dan culipan yang anda masukkan dalam mana-mana segmen ataupun dalam mana-mana media sosial. Kerana saya secara peribadinya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Kadang-kadang terlajak sikit anda ini boleh lari maksudnya. Pencerahan politik saudara, matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi informasi. Dan bila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kiranya anda mau menyantuni, nak membalas dan sebagainya, saya mohon, saudara, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Pesan saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Itulah semangat yang anda berikan kepada saya. Pada teman-teman yang menghantar kuntuman bunga dan sebagainya, jutaan terima kasih saya ucapkan, saudara. Baik, pemberitahuan pertama tentang kedudukan cuaca. Bukan di negara kita, tapi ini cuaca dunia saja. Penipuan untuk di tempat kita, negara kita masih belum lagi saya terima. Tiada laporan daripada Met Malaysia. Jangkaan cuaca hujan dan sebagainya. Tapi yang saya terima ini dari Geneva, jauh saja. Kerana dari Geneva melaporkan gelombang haba akibat cuaca panas dijangka terus melanda sebahagian besar dunia sehinggalah sepanjang bulan Ogos. Ini adalah susulan daripada suhu tinggi mencecah rekod dalam beberapa minggu kebelakang ini. Sebab itu Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO, World Meteorological Organization, menjangkakan contohnya suhu di Amerika Utara dan juga di Asia negara kita, saudara, Afrika Utara dan Mediterranean akan berpanjangan melepasi 40 darjah Celsius. Tinggi, saudara. Dan keadaan ini berlaku selama beberapa minggu seiring dengan peningkatan gelombang haba. Dan keadaan ini boleh mengundang musibah. Kalau kita tak tahan, juga boleh membawa maut. Demikian kata penasihat kanan WMO, John Nyrin, kepada berita Reuters hari ini. Kerana Eropah Selatan sekarang sedang bergelut dengan gelombang haba yang mencecah tahap rekod baru. Di mana ketika waktu puncak sekali musim panas, sepatutnya mereka musim panas ni keluar bercuti. Tapi keadaan yang mereka tidak mampu untuk menghadapinya, saudara. Dan negara kita pun memang lagi, walaupun hujan, mendung, tapi cuaca panas tetap ada. Jadi pada teman-teman, saya nasihatkan kalau boleh, eloklah duduk di rumah, duduk tempat teduh dan jangan dedahkan diri kita pada cuaca panas mentari, saudara. Saya juga ingin memberitahu saudara, hari ini sahabat kita Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Datuk Salihuddin Ayub, sering juga kadang-kadang saya memberi kritikan, tapi beliau semalam katanya terpaksa dikejarkan ke Hospital Sultan Bahiyah di Alor-Setar kerana mengalami loya-loya dan muntah. Rupanya setelah diperiksa oleh pihak polis mendapati berlaku pendarahan dalam otak yang meminta agar diadakan pembedahan disegerakan. Alhamdulillah, pagi tadi pembedahan dilakukan dan beliau sekarang ini ditidurkan oleh pihak doktor untuk menenangkan. Segalanya selamat, cuma tak bolehlah siapa nak melawat apa semua doktor tak bagi keadaan saudara. Dan kita berdoalah agar Datuk Salihuddin Ayub segera sembuh, kerana tugas di hadapan banyak lagi, saudara. Kita ni bagi kritik, bagi pandangan dan pasal ni kritikan kita kadang-kadang pedih. Jadi bila kawan-kawan kita, sahabat kita, pemimpin kita sakit, perlu disantuni. Berdoalah kita agar beliau segera sembuh dan untuk kembali berkhidmat demi negara kita, saudara. Baik, saudara. Cuma petang tadi saya sempat mendengar kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri, bagaimana beliau begitu prihatin terhadap anak-anak muda. Sebab hari ini beliau mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda P-Hailing yang bawa motor, bawa panda, bawa kereta Grab dan sebagainya, saudara, atau penghantar makanan. Dan saya lihat begitu mesranya Yang Berhormat Perdana Menteri dengan anak-anak muda kita. Dan beliau bertanya berapa pendapatan. Anak-anak muda jawab, Tok Sri, 2,000 saja. Jadi beliau terkesan. Dan bila salah seorang daripada mereka yang hadir bertanya, apakah kerajaan tidak dapat membantu kalangan
pekerja-pekerja P-Hailing ini yang katanya dibayar gaji ataupun upah yang murah. Kalau selama ini RM7, turun pada RM6 dan RM5. Jadi sungutan anak muda itu telah disantun oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beliau menyatakan beri dia tempoh seminggu. Dan beliau akan memanggil semua syarikat-syarikat yang mengendalikan P-Hailing ini untuk bertanya khabar dan menetapkan, mengadakan perbincangan demi membela untuk anak-anak muda. Saudara, begitulah keadaannya, keprihatinan seorang pemimpin. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu prihatin pada nasib anak muda. Memang pun saudara, pendapatan bukan banyak mana pun. 2,000, 2,500, sedangkan tuntutan kehidupan di kota raya macam di Kuala Lumpur ni amat memenatkan, saudara. Dan hari ini beliau mengadakan pertemuan secara bersemuka dengan anak muda. Sebab tu saya katakan kadang-kadang orang duk bercakap dia jumpa anak muda pun salah. Itu keadaannya. Dia prihatin dengan anak muda pun salah. Jadi dalam keadaan sekarang begitulah, saudara. Dan sebab itu dalam ceramahnya hari ini beliau pergi, memanglah tiap-tiap hujung minggu dia akan pergi 2, 3, 4 majlis. Awal pagi dia pergi ke Kuala Selangor di Tanjung Karang. Kemudian petangnya bertemu dengan anak-anak muda P-Hailing. Dan dalam dua-dua majlis tersebut, Perdana Menteri menjelaskan supaya agar kempen dalam pilihan raya negeri kali ini haruslah bebas daripada perbuatan saling cerca, mencerca, maki hamun. Sebab saya melihat, saudara, memang tidak nafikan, saudara, politik hari ini saya melihat sepanjang musim kempen pilihan raya di 6 negeri memang nampaknya semakin ganas, saudara. Apabila keceluparan menyerang peribadi, bukan bercakap soal dasar ataupun memberi pandangan macam mana perancangan harus dilakukan pada negara. Tidak. Pentas-pentas politik, malahan semalam pun kalau kita dengar titah Dunia Malia Tuanku Selangor, baginda juga menzahirkan kebimbangan baginda bahawa melihat bagaimana pentas-pentas politik ini dijadikan tempat medan untuk mereka menyerang antara satu sama lain dan melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya, saudara. Jadi sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan agar warga peringkat Akar Ubi tidak terikut dan terpengaruh dengan mana-mana kempen yang mencerca dan memaki hamun orang lain sepanjang mereka berada di pentas politik. Selaku pengurusi Pakatan Harapan, beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bibit-bibit ke arah perjalanan kempen tanpa adab dan nilai murni sudah mula dilihat. Dengan malahan katanya dia mengaku beliau sendiri menjadi bahan cercaan oleh setiap pemimpin pembangkang, termasuklah mereka yang mendakwa mewakili parti yang berteraskan Islam. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan maki hamun terhadap beliau atau mana-mana pimpinan parti politik dalam kerajaan tidak akan memberikan kesan terhadap usaha membantu rakyat dan usaha untuk memajukan negara. Sebaliknya, perlakuan itu akan dinilai seterusnya mereka juga akan dihukum oleh rakyat. Sebab rakyat pun sudah mula bosan dengan saya juga sendiri. Saya dengar, tak sepatutnya. Cercaan, maki hamun, sindir-menyindir. Jadi pilihan raya ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukanlah medan untuk memaki orang. Tetapi sepatutnya jadikan medan untuk kita menerangkan apakah perancangan ekonomi, perancangan untuk masa depan negara, perancangan untuk rakyat dan sebagainya. Bukan maki hamun rakyat, itu keadaannya. Tapi nampaknya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata apa yang kita nampak menjelang pilihan raya ini, keadaannya mula tajam dan hangat dan tiada lagi batas adab. Nilai murni sebaliknya penuh dengan maki hamun, terutama kepada diri beliau selaku Perdana Menteri. Itu katanya waktu dia berucap di Hulu Kelang bersama dengan anak-anak muda tadi, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan agar pimpinan politik reda-redakanlah keadaan, saudara. Sebab itu, macam bila ada isu, contohnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya menjawab. Banyak orang bertanya tentang isu penahanan dan membawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ke mahkamah. Dia kata mereka menuduh. Kerana waktu itu beliau bukan dalam negara, beliau berada di Vietnam. Tapi orang menuduh bahawa ini adalah jangkauan ataupun tindakan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, apa ceritanya? Yang mereka serang bukan peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mereka serang adalah istana. Dan dia kata, siapa yang membuat laporan itu? Bukan kalangannya. Yang membuat laporan itu adalah majlis penasihat istana.
mereka yang membuat laporan. Jadi kalau bila pihak berkuasa mengambil tindakan, kenapa harus orang politik jadi sasarannya? Itu persoalan. Malahan, kata Datuk Anwar Ibrahim, dalam keadaan begitu, kenapa pula pimpinan PAS boleh mengantar orang, wakilnya, menghadap tuanku? Mohon maaf. Jadi soalan sekarang itu antara istana dengan pimpinan PAS, katanya. Dan kita cuma bertanya. Cuma bila dah mohon maaf tu sepatutnya dah mengaku bersalah lah. Tapi bila bawa ke mahkamah tak mengaku pula. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya lihat sekarang ni, saudara, suasana politik semakin bercempera. Semakin bercempera. Alam pun dah mula bosan. Sebab itu semalam ada teman-teman bertanya, saya dapat ulas sedikit saja. Apabila melihat kehadiran Tun Dr. Mahathir ke Kelantan untuk menghadiri satu rapat raksasa, setelah dia orang kata munajat, sama ada rapat politik di stadium di Kota Baru, Kelantan. Cuma saya kata, bila dalam keadaan begitu, tiba-tiba di saat-saat majlis bermula dan sebagainya, hujan pun turun. Apakah alam mau mensucikan? Ini pandangan saya, bukan fakta ya. Apakah alam mau mensucikan hubungan antara Dr. Mahathir dengan PAS yang selama ini saling tuduh-menuduh, tunjal-menunjal? Jangan lupa, saudara, berapa puluh tahun antara PAS dengan Dr. Mahathir ni. Jangan ceritalah orang ni kata begitu, orang ni kata begini, tuduh amal Firaun dan macam-macam. Malahan orang juga membuat andaian bagaimana dengan tragedi Memali dan sebagainya. Tapi semalam selamba je. Selamba Dr. Mahathir pergi ke stadium di Kota Baru, boleh jumpa dengan orang PAS. Dan nampaknya macam tak ada masalah. Itulah keadaan politik, saudara. Sering saya katakan, politik ini tidak ada teman yang berkekalan, tiada juga musuh yang berkekalan. Jadi sekarang ni saya mendengar, saya cuba menghayati setiap bait-bait ucapan Dr. Mahathir waktu beliau di stadium Kota Baru semalam, saudara. Cuma saya mengatakan, kenapa begitu Dr. Mahathir memilih untuk melontarkan ucapan yang saya kata balik-balik cerita lama. Bagaimana yang saya katakan, dulu dia berbalah dengan Tengku Abdul Rahman. Bila berlaku perbalahan, dia akan menjadikan isu Melayu ni sebagai retorik politiknya untuk menggamit yakin orang untuk menyokong dia. Itu daripada zaman dulu hingga diterbitkan buku Melih Dalima, buku Menghadapi Cabaran dan sebagainya. Dan semalam pun, saudara, saya hayati, saya lihat bahawa ini bercanggah dengan apa yang pernah dilafazkan sewaktu dia menjadi Perdana Menteri. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, dia menekankan berkali-kali bahawa negara ini negara majmuk, negara ini kita haruslah duduk bertoleransi pelbagai kaum, hidup aman damai, membina negara. Itu waktu dia berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Tapi semalam, tiba-tiba dia mengatakan bahawa Melayu terancam, adanya kuasa asing, adanya orang asing. Jadi, apakah? Saya menerima panggilan dan juga titipan teman-teman dari kalangan bukan Melayu. Mereka kata, kenapa benda ini berlaku? Kenapa sekarang Dr. Mahathir mengutarakan persoalan tersebut? Apakah ia tidak menghirus hati kami? Jadi, kalaulah ucapan Dr. Mahathir itu mau dianggap sebagai daya tarikan kepada bukan Melayu untuk menyokong Perikatan Nasional, saya kata semalam is a wrong move. Satu tindakan yang jauh tersasar. Malahan, dengan keberadaan Dr. Mahathir di stadium Sultan Muhammad di Kota Baru semalam, berucap daripada PAS, membayangkan itu adalah gerakan politik Perikatan Nasional, saya rasa kosong sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Sama ada daripada warga keturunan India atau keturunan Cina dan sebagainya. Tak payahlah. Saya ingat gerakan mungkin hilang wang pertaruhan di setiap kawasan. Sebab ini beliau mengundang amarah. Apabila diungkit-ungkit tentang masalah Melayu, dia tidak sebutlah ke Cina, ke India, tak sebut. Tapi dia kata orang asing. Seolah alien. Kenapa jadi begini? Dulu waktu dia jadi Perdana Menteri dulu, beliau bagai nak rak. Saya ingat lagi, saya dalam pergerakan pemuda. Hadir dalam beberapa pertemuan, beliau menasihatkan, kita ni kena ingatlah, negara kita ini pelbagai kaum, sifat dia. So, kenalah jaga hati masing-masing. Dan saya ingat lagi, saya dalam isu waktu pemuda berperang dengan MCA. Kita jumpa dengan beliau. Kita mahu supaya dipecat Lim Kim Sai waktu itu yang menuntut jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Waktu itu saya dalam isu operasi lalang. Akhirnya apa berlaku? Datuk Ibrahim Ali dia kena tangkap.
Datuk Fahmi Ibrahim kena tangkap, Datuk Sri Tajudin ditangkap dalam operasi Lalang. Saya ingat lagi, saudara. Jadi bila waktu tu dia kata, ini sebenarnya bukanlah kita duk bergaduh dengan MCA ni. Kita bergaduh dengan DAP, nak buang saya dan sebagainya. Itu saya ingat lagi pertemuan. Jadi bagi saya sekarang ni, bila dah di luar kerajaan, tidak megang jawatan, saya rasa tak tahulah. Saya tak maulah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak disenangi. Tapi ramai kawan-kawan menghantar kiriman. Dia kata, bagaimana pemikiran Dr. Mahathir sekarang ni? Apakah beliau berada dalam pemikiran yang stabil? Nak sebut perkataan lain, saya tak naklah, saudara. Apakah... Saya tak tahulah, saudara. Saudara Muhammad Hashim, dia kata, apa hal masuk live orang, suruh orang diam. Saya bercerita apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saudara. Cuma saya harap teman-teman yang masuk dalam wall saya ni, gunakanlah bahasa yang tertib, saudara. Kalau saudara tak setuju, saya nak buat macam mana? Kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan maki hamon, saudara, ya. Jadi sekarang ni, saya pun tidak maki hamon. Semua saya memberi penjelasan selepas saya mendengar ucapan Dr. Mahathir di Kota Baru, Kelantan. Dan bermula dengan hujan apa semua. Tak tahulah apakah alam. Saya tak tahulah. Saudara Awang Ayahanda Ishak, dia kata orang terdesak. Saya tak mau membuat keputusan. Tetapi ucapan beliau ini bercanggah dengan apa yang pernah beliau lafazkan. Dan nampak sangat begitu apakah keterdesakan. Dan juga dengan ucapan semalam itu, kalaulah dijadikan isu oleh bukan pengundi-pengundi bukan Melayu, saya rasa itu satu benda yang amat sukar bagi warga PAS, bagi warga Perikatan Nasional di bahagian pantai barat. Mungkin mendapat populariti untuk di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Itu pun kalau orang yang begitu faham tentang politik, mereka akan ketawa. Sebab dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dan seolah-olah beliau sejak mewujudkan proklamasi Melayu, bersandarkan pada Melayu. Lagi sekali, Melayu dijajakan. Saya kadang-kadang saya sedih lah. Saya sebagai anak keturunan Melayu, saya sedih apabila bangsa saya dijadikan sebagai tagan ataupun sebagai modal orang untuk berpolitik. Tak sepatutnya begitu. Kita harus mencipta damai, hidup dalam sebuah negara ini sama-sama untuk mengemudikan negara ini supaya lebih harmonis, lebih makmur negara kita ni. Jangan kita mencari suasana memecah belah antara kaum. Kita dah cukuplah dalam keadaan suasana ekonomi dunia yang tak menentu dan terkesan pada negara kita. Sampai bila kita nak berbalah? Masa banyak kita habiskan untuk berpolitik. Masa banyak dihabiskan untuk caci-mencaci, cerca-mencerca sama sendiri. Ya, saudara. Dan saya dengar ucapan semalam, saya kata tak seharusnya. Dan tak tahulah apa tujuan PAS mengundang Dr. Mahathir berada sepentas dengan mereka di Kota Baru pun saya tak tahu. Kalau hasratnya untuk menarik sokongan, saya rasa itu satu tindakan yang gagal dari segi percaturan politik. Terpulanglah pada warga untuk mendengarnya, saudara. Sebab kalau dia bercakap soal Melayu, kita nak tanyalah 22 tahun jadi Perdana Menteri itu berapa ramai warga Melayu, tokoh-tokoh Melayu dibantu. Berapa ramai. Tapi yang kita nampak wujudnya orang macam Ananda Krishnan, Tan Sri Arumugam, Vincent Tan, Yo Teng Lee, saudara, ramai. Orang Melayu pun cuma seorang je lah. Ini Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, seorang je. Yang lain bagaimana? Kita nak tengok juga kenapa tidak lahir. Usahalah kalau kata benar-benar untuk berjuang bangsa. Nak tunjuk bahawa dominasi kita. Kalau kita dominan, saya tak nampak begitu. Tindakan kita tidak menampakkan bahawa adanya unsur-unsur menggambarkan kita dominan. Kemudian kata pula sebelum tu orang pemimpin, orang kenamaan ataupun orang yang kaya takut nak bercakap mengkritik kerajaan kerana mereka akan ditangkap. Saya pun geleng kepala juga. Saya kata Dr. Mahathir ni ke arah mana pemikirannya? Sebab isu operasi Lalang, ISA, berapa ramai kena tangkap. ISA ini dihapuskan era Datuk Najib. Saudara, sebelum saya terlupa, saudara, eloklah kita berdoa pada Allah SWT agar Datuk Seri Najib dapat segera pembebasan, kerana hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran Datuk Seri Najib. Bila sebut Datuk Najib tu sedih juga kita. Beliau merayakan hari ulang tahunnya di dalam penjara, saudara, sebelum saya terlupa, saudara. Dan dalam keadaan begitu, Dr. Mahathir pun dia marah Datuk Najib kerana menghapuskan ISA.
Jadi retinya isu ISA ni berapa ramai yang kena tangkap. Hari ini dia lah mengatakan bahawa pihak kerajaan menggunakan pihak berkuasa untuk menekan, menangkap dan sebagainya. Itu kenyataan dia 1-2 hari lepas. Saya kata, sebab itu bila pimpinan daripada Perikatan Nasional, saya tak ada cemburu, saya ambil lah, tak ada masalah. Sebagai warga UMNO, kita gelak lah saya. Tetapi sebagai rakyat yang cinta damai, saya merasakan tindakan mengundang Dr. Mahathir dan mengizinkan beliau berucap, dan ucapannya sebegitu adalah merugikan anda, terpulanglah setara. Sebab itu sekarang ni, saya agak tertarik dengan tulisan daripada saudara Yang Muhammad Faiz Fadil. Ini anak, ini bekas pemimpin PAS. Ada di antara kiriman pada saya rasa wajar juga kalau saya dapat baca. Dia kata sudah tiba masanya untuk gelombang merah biru mengambil alih Kedah. Ini khususnya dia bercakap tentang Kedah lah. Begitu juga Kelantan dan Terengganu. Kerana selama ini katanya kegagalan PAS mentadbir 3 negeri dengan baik telah menyebabkan anak muda terpaksa merantau jauh untuk mencari rezeki. PAS dan Perikatan Nasional wajib katanya diketepikan. Kerana mereka gagal menguruskan ekonomi di 3 buah negeri dengan baik. Hidup rakyat yang sejahtera dan bergantung pada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri tidak terjadi, katanya. Jadi dia memperincikan 7 sebab. Pertama, dia kata sumbangan ekonomi 3 negeri ini terlalu kecil walaupun saiz negeri yang besar. Kelantan, Terengganu dan Kedah hanya menyumbang 1.8%, 2.5% dan 3.4% KDNK negara pada tahun 2022. Jauh beza dengan sumbangan 7.4% Pulau Pinang dan 25.5% Selangor dan kepada KDNK negara. Jadi data-data ini menunjukkan kegagalan mengurus ekonomi. Kemudian dia kata pimpinan daripada PAS gagal menjaga siswazah. Dia kata amat malang lah. Kerana Kedah dan Terengganu punya gaji penengah siswazah terendah di seluruh negara. Misalnya pada tahun 2021, 50% siswazah di Kedah hanya berpendapatan di bawah RM3,000. Jadi tidak heranlah ramai anak kelahiran Kedah berkelulusan tinggi terpaksa merantau ke Pulau Pinang, Selangor atau Kuala Lumpur. Kerana katanya pimpinan Lampah juga gagal mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Jadi katanya kalau setinggi mana pun kelulusan akademik di Kedah, Terengganu dan Kelantan, negeri tersebut tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan untuk berkemahiran tinggi. Kerana peratusan pekerja mahir di Kelantan, Kedah dan Terengganu hanya 23%, 26% dan 22%. Jauh berbeza dengan 36% di Pulau Pinang dan 35.4% di Selangor. Begitu juga dengan penyediaan kemudahan asas juga gagal disediakan. Saudara, pihak ini pimpinan daripada kerajaan di 3 negeri itu, PAS lah yang menguasai di Kelantan, Terengganu dan Kedah, gagal membasmi kemiskinan. Tak kala Esko Kelantan menikmati kemudahan katanya. Ini seperti kata Kereta Mesdis, Kelantan merekodkan kadar kemiskinan mutlak paling terburuk di Semenanjung, iaitu 12.4%. Kedah merekodkan kadar kedua terburuk pada 8.8%. Sebaliknya, negeri-negeri bawah Pakatan Harapan mempunyai kadar kemiskinan mutlak terendah. Selangor 1.2%, Pulau Pinang 1.9% dalam usaha membasmi kemiskinan. Jadi itu keadaannya, saudara. Itu yang saya dapat tulisan saudara Fadil, yang hantar kiriman pada saya. Beliau adalah wakil ahli Dewan Negeri di Pulau Pinang, saudara. Anak mantan Presiden PAS. Nampak gayanya dia ahli daripada Parti Amanah. Cuma saya tak baca lebih lah, sebab biasalah, saudara. Sebab beliau tidak bersama dengan PAS, dia serang PAS lah. Cuma saya nampak ada logikanya apabila melontarkan pandangan-pandangan sebegitu. Seharusnya pimpinan di Kelantan, di Terengganu dan Kedah memikirkan sedalam-dalamnya. Baik, saudara. Kita pergi pada countdown PRN. Iaitu countdown pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Tinggal 7 hari lagi, saudara. Itu hari penamaan calon. Dan tinggal 21 hari lagi hari mengundi. Semoga lepas 21 hari nanti selesailah. Tak mau lagi lah kita nak dengar ucapan apa semua sibuk. Kerana kita harus memikirkan ke depan. Tak usah nak fikir lagi berpolitik. Di hadapan kita cabaran makin mencabar. Ekonomi dunia makin mencabar. Kita harus menyatukan. Saya mengharapkan lepas pilihan raya nanti, usailah sudah. Antara warga bangsa kita tak maulah berbalah berterusan. Bagaimanapun daripada semalam, UMNO telah pun mengemukakan
senarai calon-calonnya. Saudara, saya sekejap lagi saya akan baca satu persatu, saudara. Dan saya melihat terdapat 4 orang bekas Menteri Besar dijadikan taruhan oleh UMNO. 4 bekas Menteri Besar itu iaitu Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said, Datuk Seri Dr. Ahmad Razif juga mantan Menteri Besar Terengganu, saudara Mahathir Khalid, dan Datuk Muhammad Haji Mat Hassan. 4 orang, saudara. Jadi dalam pada itu, saudara, saya melihat calon wanita kali ini diturunkan adalah seramai 12 orang. Dan Kedah merupakan negeri yang paling ramai calon daripada wanita, itu seramai 5 orang, saudara. Kita tengoklah nanti apa resultnya, saudara. Dan inilah kali pertama UMNO Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya katakan bahawa keadaan gini memanglah, kalau dikira dari segi hukum alam, hukum pengundian, jangan ikut dari hukum Tuhan, saudara. Takdir jangan kita sebut. Tapi kalau hukumnya, hukum alam, saudara, saya melihat jumlah, macam sama malam saya dah membacakan jumlah pengundi dan sebagainya, cantuman dua parti ini adalah lebih besar daripada cantuman antara UMNO dengan PAS. Dulu bila kita wujudkan Muafakat Nasional antara pengundi-pengundi UMNO dengan PAS. Tapi sentimen Melayu je lah, saudara. Di mana waktu itu, apa pun kita bertanding, pilihan raya kecil ke apa semua, kita menang besar. Pilihan raya di Cameron Highland, kita pilihan raya kecil di 7 buah, termasuklah di Tanjung Piai, menang. Dan kali ini, saya lihat jumlah pengundinya tentulah lebih bertambah lagi, kerana cantuman warga ahli-ahli parti itu lebih ramai. Iaitu datang daripada Parti Keadilan, datang daripada Parti Amanah, khususnya Parti DAP, iaitu pengundi-pengundi bukan Melayu. Sebab itu bila saya dengar kenyataan Tun Dr. Mahathir semalam di Kota Baru itu, nampak gayanya, saudara, beliau mengundang musibah pada Perikatan Nasional. Nampak gayanya kosong lah nak dapat undi memikat daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Jadi itu keadaannya. Jadi saya melihat keadaannya ruang lebih banyak. Sebab sejumlah 108 orang calon Pakatan Harapan memberi UMNO bertanding. Saya sebut ke UMNO ni, saudara, kerana calon-calon daripada MCA, MIC tidak diturunkan. Jadi UMNO Barisan Nasional lah, sebab bila bertanding menggunakan lambang dacing, saudara. Daripada 245 kerusi yang dipertandingkan di 6 buah negeri, 108 adalah calon daripada UMNO Barisan Nasional, saudara. Dan saya lihat wanita ramai, pemuda, muka-muka baru. Pemuda 65%. Sebagaimana saya nyatakan semalam, saudara. Menurut Presiden UMNO, Zaid Hamidi, beliau memaklumkan 87% calon tampilkan memiliki kelayakan akademik di peringkat pengajian tinggi. Barisan calon yang tampilkan terdiri daripada mereka yang memahami aspirasi kerajaan perpaduan untuk memastikan kestabilan dapat dipertahankan. Itu kenyataan Presiden, saudara. Setiap calon katanya telah saya temui dan saya sampaikan amanat parti. Mereka ini dipilih daripada kalangan yang terbaik di kalangan yang terbaik. Tentunya katanya sukar, sebab ada orang mempertikaikan kenapa ada orang lama kita semula dan sebagainya. Tapi secara berterus terang beliau mengatakan tentulah sukar untuk beliau membuat keputusan dalam memilih calon, tetapi beliau mengambil pendekatan untuk tidak membuat keputusan seorang diri. Jadi semua keputusan itu adalah merupakan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan diadakan perbincangan, barulah dapat. Jadi kalau dah ditampi segala tu, takkanlah tak dapat dia punya partinya, saudara. Pengumuman semalam saya menyaksikan BN menampilkan calon-calon dari UMNO begitu berwibawa, saudara. Saya nampak memang. Dan ini pasti menggerunkan Perikatan Nasional. Wanita pun saya 12 orang pun memang hebat-hebat. Pemuda apatah lagi, saudara. Dengan kelayakan-kelayakan yang hebat. Malahan ya mantan mereka yang masih menjadi wakil rakyat juga diturunkan sekali lagi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, cuma saya melihat ada sedikit rasa kurang senang di kalangan Pakatan Perpaduan ini daripada Parti Amanah di Negeri Sembilan. Iaitu mereka menzahirkan tentang senang hati mereka apabila kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan Lengging yang dimenangi oleh Keadilan, oleh Amanah, saudara, dalam pilihan raya yang lalu diberikan kepada UMNO. Jadi inilah kenyataannya. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Jalaluddin
selaku pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Dia kata UMNO Negeri Sembilan menganggap isu perebutan kerusi Dewan Undangan Negeri lenggeng di antara Barisan Nasional UMNO dengan amanah katanya telah pun selesai. Sebab itu bukanlah keputusan UMNO. Ia adalah keputusan daripada pimpinan tertinggi. Jadi UMNO bertandinglah. Kalau dah diarahkan bertanding, kita bertandinglah katanya. Malahan dalam perbincangan UMNO memang memohon lebihan daripada 16 kepada 18 kursi. Tapi apabila pimpinan Pakatan Harapan memutuskan 17, UMNO terima dengan senang hati. Jadi beliau mengharapkan, dia kata tak timbullah bahawa perbalahan dan sebagainya. Apabila kedengaran katanya Ketua Pemuda UMNO kononnya mahu mencalonkan ada calon bertanding di kawasan rantau menentang timbalan Presiden UMNO. Saya rasa perkara ini mungkinlah dapat diselesaikan oleh Abang Mat. Apa hal pula ni? Lux Junior, ahli UMNO di bawah. Takkan undi biar UMNO, kena undi PN PAS. Aduhai, saudara bercakap macam mana tu saudara? Apa fakta yang anda dapat? Saya macam-macam fakta saya ada. Saya saudara Maj Abdul agak-agak berapa negeri dapat. Ni ramalan je lah. Dia kata, saya nak bermain dengan ramalan ni malah lah juga. Tapi saya melihat, terus terang saya katakan saudara, Kedah berada dalam keadaan yang bahaya kepada Perikatan Nasional. UMNO ada ruang yang cukup besar. Begitu juga di Terengganu. Untuk di Negeri Sembilan, di Selangor dan di Pulau Pinang sebagaimana yang saya nyatakan, besar kemungkinan Pakatan Harapan bersama dengan Kerajaan Perpaduan UMNO, Pakatan Harapan menang besar kali ini saudara. Saya yakin begitu. Itu berdasarkan pada pola-pola pengundi. Saya tidak meletakkan sentimen. Saya tidak meletakkan ini perasaan nak menang begitu. Tidak saudara. Tetapi dari segi kedudukan, saya melihat calon-calon. Malahan hari ini saudara, Pejuang pun sendiri tak berani nak masuk gelanggang. Sebagaimana kenyataan Datuk Mukris, dia kata Pejuang tidak akan meletakkan calon. Malahan mereka juga seolah-olah mereka sudah kecewa. Dia kata sejak Januari mereka menunggu kalau ada lambaian daripada Parti Perikatan Nasional untuk mereka menyertai gerombolan Perikatan Nasional, tapi macam tak dilayan. Jadi sebab itu hari ini menurut Datuk Mukris, Pejuang mengambil keputusan tidak akan bertanding dan lebih baiklah mereka mempersiapkan parti mereka untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi Pejuang dah ke tepi. Pejuang dah tak ada. Ertinya Pejuang sendiri pun hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Yang ada sekarang ni Perikatan Nasional cuma tinggal antara PBM, PAS dan Gerakan. Gerakan saya katakan terus terang, saya katakan untuk Gerakan menggapai undi daripada warga bukan Melayu, saya kata nil. Dengan kenyataan Dr. Mahathir semalam. Cuma tinggal sekarang ni antara warga PAS dan juga PBM. PBM berapa ramai ahlinya? Kita bercakap betul terang saja, berapa ramai keahliannya? Mungkin ada simpati, mungkin tak senang dan sebagainya. Tapi itu hanya merupakan luahan rasa pihak-pihak tertentu saja. Kalau mereka mengatakan, ini rakyat dah tak setuju. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Sebab saya melihat, apabila pimpinan Sana Ibrahim dia turun, ramai orang. Dan saya tidak mengukur dari sini ramai sikitnya orang. Apabila adanya majlis kempen dan sebagainya, saya lebih senang mengukur dari segi apa mahunya rakyat. Apa mahunya rakyat sebenarnya. Nah, malahan bila Pejuang sudah hilang keyakinan untuk bertanding, dia tak akan letakkan calon. Dia kata bagaimana kalau dilambai oleh Perikatan Nasional untuk bersetuju agar Pejuang bertanding, dia kata tak ada dah. Mengertinya dalam bahasa kasarnya dah terlewat lah, tak payah lah. Itu keadaannya. Sebab itu menurut Datuk Mukri dia pun dah beritahu pada Dr. Mahathir. Walaupun Dr. Mahathir semalam berada di sepentas dengan mereka, berada di Kelantan. Itu gambaran saya. Tapi UMNO, Barisan Nasional bersama dengan di bawah Pakatan Harapan, saya nampak intact. DAP tak ada masalah lah saudara. Advantage-nya undi-undi kawasan yang ada pengundi-pengundi Cina, kalau 20%, 30%, saya kata kali ini insya-Allah. Dulu waktu kita bertanding, dulu kita mengharapkan, UMNO amat mengharapkan, UMNO Barisan Nasional amat mengharapkan agar MCA, MIC dapat menarik sokongan bukan Melayu kepada calon-calon UMNO Barisan Nasional. Kita mengharapkan waktu itu antara 5 ke 10% saja. Tapi hari ini dengan DAP kita lihat
Mereka tak lari. Begitu juga dengan pengundi-pengundi Parti Keadilan. Saya yakin saudara, kewalakan warga daripada Parti Keadilan ni saya rasa lebih tinggi daripada kewalakan anggota daripada Parti PBM. Malahan PAS pun, sebab kalaulah mereka berdasarkan kepada imbuhan duniawi, wang ringgit, saya rasa tak kekal. Tapi keadilan, dia punya ahli itu, walaupun tidak terlihat, mereka jelas saja. Kalau mereka bergentap, memang bergentap habis-habisan. Ini teruji warga daripada keadilan, saya. Dan kali ini tentulah kewalakan mereka pada Datuk Seri Anwar Ibrahim mantap. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata sokong, mereka akan sokong. Cuma saya lihat dari segi UMNO, macam saya katakan semalam dan kemarin, ini pencerahan saya. Mungkin ada jugalah, bukan tak ada, para pengikut ataupun juak-juak, bekas-bekas pemimpin UMNO yang meninggalkan UMNO. Tak ramai mana pun. Tak ramai mana pun. Saya bagi contoh lah, saudara. Satu pemimpin tu katalah, di kawasan dia adalah 1,000-2,000 orang. That's all. Untuk dia gapai semua warga UMNO tak mampu. Tak ada. Dia tak ada pengaruh, pemengaruh, tak ada kukuh. Contoh di Tanjung Karang. Orang katalah, itu mantan ketua perhubungan UMNO yang telah pun disingkir, dipecat daripada UMNO. Dia mungkinlah, dia adalah, dia punya pengaruh dia lebih kurang dalam 2,000-3,000 orang. Kalau nak buat majlis, mungkinlah boleh berlaku sama. Tapi untuk pengundi pesir, saya tidak yakin takkan tak ada langsung daripada UMNO. Kalau ada 10,000 pengundi-pengundi UMNO, takkan boleh hilang 5,000, takkan tinggal 5,000. Kalaupun berlaku, saya ingat maksimum dalam 30%. Mungkin, saudara, kalau 30%, 70% lagi masih lagi dengan UMNO. Dan datangnya pengundi-pengundi yang selama ini bersama dengan Parti Keadilan, yang jumlah mereka bukan sedikit. Dalam musim pilihan raya lepas, tak ada calon-calon daripada Parti Keadilan yang hilang deposit, saudara. Jangan lupa, saudara, kalau saudara dengar pencerahan saya, sepanjang pilihan raya 2014, yang ke-14 dulu, saudara, tidak ada calon-calon daripada Parti Keadilan hilang deposit. Yang hilang deposit adalah calon daripada PAS. Di kawasan Pantai Barat. Di Kelantan, yes. Sebab keadilan dia tak kukuh lagi. Tak bertapak. Di Terengganu pun lebih kurang sama. Tetapi untuk Pantai Barat, sampailah ke negeri Kedah, saudara, keadilan mempunyai ahli-ahli yang tidak menghilangkan deposit calon-calon yang mereka tandingi. Malahan mereka mengatasi jumlah undi yang diperolehi oleh calon daripada UMNO bila berhadapan dengan Parti PAS, macam di Kedah, saudara. Itu keadaan, saudara. Saudara Sani Muhammad, wak DAP sudah disucikan oleh UMNO? Tak ada, saudara. Ini bukan soal sucikan. Banyak orang melihat bahawa kita seolah-olah kita ni bekerjasama ni kerana dengan Parti DAP seorang saja. Saya rasa kalau itu anda tidak adil dalam membuat penjelasan. Kalau anda mengata begitu, kita akan bertanya, bagaimana dengan pergerakan dalam Perikatan Nasional? Apakah telah disucikan oleh PAS? Bagaimana perbalahan dengan Dr. Mahathir? Apakah telah disucikan oleh PAS? Yang orang semua tahu bila orang menyentuh tentang isu Mali, kenyataan-kenyataan Dr. Mahathir yang mengatakan PAS parti sesat. Begitu juga dengan Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan PAS itu parti sesat. Apakah juga telah disucikan? Jadi kita ni hanya sekadar bekerjasama dalam ukhuwah perpaduan Pakatan Harapan. Bukan pesih, bukan satu DAP. Tidak begitu, saudara. Tapi DAP akan mampu membawa penyokongnya untuk menyokong calon-calon daripada UMNO, Barisan Nasional. Ini saya beri gambaran ini supaya kita faham, ya, saudara. Kita tak bolehlah nak bersikap mengikut perasaan. Ya, saudara, saya harus menjalankan penjelasan saya berfakta. Kalau anda mengatakan DAP, bagaimana dengan gerakan? Dan kalau nak katakan parti bukan Melayu, UMNO berapa lama bersama dengan MCA, bersama dengan MIC? Apa yang orang tak kata pada kita? Macam-macam juga, saudara. Tak ada masalah. Ini gambarannya. Baik, saudara, saya sebab semalam saya dah janji dengan anda, saya harus menyatakan senarai penuh calon-calon Barisan Nasional UMNO, UMNO Barisan Nasional untuk pilihan raya di 6 bawah negeri. Kalau saya tak sebut negeri, berdosa saya sebab semalam saya dah janji. Ini dapatan saya, saudara. Di Kedah terdapat 15 calon. Daripada jumlah calon yang bertanding di Kedah, kursi-kursi yang dipertandingkan adalah 36 kursi. UMNO diberi kesempatan dalam Pakatan Harapan 15 kursi. Itu air hangat, itu Ketua Wanita Hisham Shuhaili, air hitam Saudara Ayazi Azian,
Bukit Kayu Hitam, Zainul Abidin, Pedu, Datuk Mahathir Khalid, mantan ahli parlimen di situ. Kemudian Bukit Lada. Bukit Lada ni saya rasa kali ini Datuk Syed Ali lebih mudah. Datuk Syed Ali sebab dulu dia bergentap dengan Amanah, dengan PAS. Amanah dah mampu menarik sokongan juga. Kali ini sudah berdamai Datuk Mahfuz Omar. Ni kawasannya di situ di Bukit Lada. Saya lihat Datuk Syed Ali, Syed Rastan lebih jelas untuk mendapat kemenangan. Begitu juga di anak bukit Nur Hasita Mak Isa, di Sungai Tiang Muhammad Fazil Zulkifli, Gua Cepedak Abdul Paris Abdul Hamid, Jeneri Muhammad Khizri Abu Kasim. Ini ketua penerangan, ketua bahagian yang baru. Saya berhasrat kalau ada waktu saya nak pergi melihat, bertemu dengan saudara Datuk Muhammad Khizri Abu Kasim. Dia akan bertanding di Jeneri, kawasan Menteri Besar Datuk Sri Sanusi, saudara. Pantai Merdeka, Wan Mohalina, Bayu, saudara Ishak Ahmad, Kuala Ketil, Suryati Cik Mit, Merbau Pulas, Asmadi Abu Talib, dan yang ke-15 Bandar Baru Nuraini Yusof. Itu 15 kursi yang disediakan diberi kepada UMNO Barisan Nasional bertanding. Di Kelantan, saudara, daripada 45 kursi, 31 UMNO akan bertanding. Jadi artinya kalau 45 kursi itu 31 UMNO, artinya calon daripada keadilan, iaitu Amanah dengan keadilan, lebih kurang dalam 14 kursi saja. Mungkin 7-7 ke, ataupun 10-4 ke. Iaitu 31 UMNO. Penggalan Kubur, Zulkifli Abdullah, Kelaboran, Muhammad Rosli Zarzali, Wakaf Baharu, Abdul Manan Mak Said, Kijang, Haris Husin, Cempaka, Nek Nomi, Nek Ayub. Bila sebut Nek Nomi ni, saya ingat Cempaka ni kawasan Nek Aziz. Nek ni kaum keluarga mereka lah agaknya. Kemudian Bunet Payung, Datuk Muhammad Hasnan, Tendung, Nur Hairi, Muhammad Noor, Meranti, Zahri Omar, Gua Priok, Anwar Muhammad, Apam Putra, Akbar Salim, Salo, Muhammad Husin, Pantai Irama, Zakiah Makno, Jelawat, Yusri Cik Noh, Melo, Azmi Ishak, Kok Lanas, Ahmad Deraman, Gual Ipoh, Zuhairi Zakaria, Kemahang, Mazli Mustafa, Selising, Hashim Ali, Semerak, Masyela Ali, Gaal, Muhammad Alif Nasrul, Pulai Condong, Muhammad Fahar Khan, Kemuneng, Muhammad Fakaruddin Ismail, Bukit Bunga. Bukit Bunga ni calon yang lama dulu lah, saudara Datuk Muhammad Adhan Kecil. Tadi saya sempat berbual dengan beliau, dan beliau begitu keyakinannya. Ini di bahagian Jeli, saudara, Muhammad Adhan Kecil. Airlanas, Nasrul Kamur Zaman. Airlanas ni Datuk Mustafa Muhammad dulu ni bertanding ni, saudara. Kuala Balah, Mak Yamin Anwar Mak Zin. Gucil, Dr. Zubir Hassan. Manik Urai, Suzaini Adlina. Dabung, Firdaus Muhammad. Nenggiri, Abdul Aziz Yusof. Paloh, Amran Arifin. Galas, Datuk Muhammad Syabuddin Husin. Saudara, saya nak beritahu kepada saudara, untuk kursi Gucil, Manik Urai, Dabung, Nenggiri, Paloh dan Galas ni, 6 kawasan, saudara, ini adalah kawasan yang banyak sentuhan waktu yang mula Tengku Razali Hamzah menjadi wakil rakyat. Sebab mereka ni semua daripada Ulu Kelantan, saudara. Daripada Gucil, dulu ahli parlimennya daripada UMNO, iaitu setiausaha pada Tengku Razali. Manik Urai, begitu juga Dabung, Nenggiri. Nenggiri itu kawasan memang adalah Gua Musang lah. Dalam Gua Musang, Nenggiri, Paloh, dan juga Galas. Itu keadaannya, saudara, di Kelantan. Bagi di Terengganu, saudara, daripada 32 kursi, UMNO diperuntukkan sejumlah 27. Artinya 5 kursi saja yang ditandingi oleh Pakatan Harapan, iaitu keadilan dan juga bersama dengan Amanah. Daripada 32, UMNO bertanding 27. Kuala Besut, Tengku Zaihan. Kota Putra, Muhammad Fahim. Pilihan raya dulu, UMNO dapat 10 kursi, saudara. Dan untuk daripada 32 ni, kalaulah UMNO boleh dapat 17 kursi, maka UMNO akan mentadbir. Akan berlaku perubahan kerajaan di Terengganu. Dituari 10 kursi. Apakah tak dapat lagi 7? Itu gambarannya, saudara. Di Kuala Besut, Tengku Zaihan, Kota Putra, di Jertih, Ulu Besut, di Jabi, Permaisuri. Ini kawasan yang bukanlah kuat sangat pengaruh PAS sana. Langkap, Batu Rakit, saudara Bazlan Abdul Rahman, saudara Tepuh Muhammad Hanafi, Buluh Gading, Omar Adam, Seberang Takir. Seberang Takir ni bekas Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Bukit Tunggal, Wan Nur Islam Wan Hashim. Bandar, Army Izlan Muhammad.
Ladang, Sabri Alwi, Alur Limbat, Yusri Isa, Bukit Payung, Muhammad Khan, Pengkalan Berangan, Nek Dir, Telemong, Rozi Mamat. Telemong ni memang kawasan dia menang dulu. Kuala Berang, Ajil ni kali ni Datuk Johari, Jalani Johari. Saya jangan lupa, Ajil ini kawasan yang saya ketahui dulu. Apabila melihat keputusannya, majoriti yang dimenangi oleh calon daripada PAS 4 undi je saudara. Itu calon, tapi sekarang ni dia turun balik yang baru itu saudara Datuk Jalani Johari. Ini gambaran di Terengganu saudara. Di Bukit Besi, Dr. Din Adam. Di Rantau Abang, Muhammad Asri Muhammad. Di Paka, Ahmad Abdullah. Di Kemasik, Khairil Afiq. Ini kawasan di Ulu kawasan di Kemaman ni saudara. Macam Kemasik, di Kijal, Datuk Ahmad Said sendiri. Kemenangan begitu besar dulu. Begitu Cukai, Datuk Rahim Husin. Saya lihat di Cukai ni saudara, itu hari ada satu majlis diadakan, yang mula Tengku Razali Hamzah turun, puluhan ribu anak-anak muda. Ini Saudara Rahim, beliau mantan lah jadi naib ketua bahagian di UMNO di Kemaman. Dan saya rasa pengaruhnya begitu kuat dengan anak-anak muda. Air Putih, Dr. Muhammad Zaki Saleh. Itu berada di Terengganu saudara. Bagi di Pulau Pinang UMNO alhamdulillah dapat 6 kursi. Paling tidak adalah saudara, kau dapat 2 saudara. Ini sekarang 6. Iaitu Penaga, saudara Muhammad Naim Saleh, Bertam, Datuk Rizal Marikan, Permatang Berangan, Nur Hafizah Osman. Sungai Dua, Sheikh Hussein Maidin, Sungai Aceh, Rasidi Zainal, Teluk Bahang, saudara Ahmad Zaki. Saya melihat untuk ini tak adalah masalah sangat untuk calon-calon UMNO menang di Pulau Pinang, saudara. Di Selangor, daripada 44 kursi, UMNO dapat 12. Sungai Air Tawar, saudara Rizam Ismail, Sungai Panjang, Imran Tamrin, Batang Kali, saudara Mak Isa Abu Kasim, Sungai Burung, Muhammad Khair Ramli, di Jeram, Jaya Ibrahim, di Kuang, Hasna Riza. Ini yang baru ni, saudara Hasna Rizwa Amerikan ni, ketua bahagian baru. Gombak Setia, Megat Zulkarnain, selaku ketua perhubungan UMNO Negeri Selangor, saudara. Dusun Tua, Datuk Johan Aziz, mantan ahli Dewan Negeri situ. Selat Kelang, saudara Rosli Abdul Hamid. Di Sejangkang, ketua pemuda Muhammad Al-Hafizi, dan Dengkil, Nur Azli Said. Saya melihat saudara, untuk di Selangor macam saya katakan, jumlah undi yang dipungut yang berbekalkan dengan pengundi yang menyokong Parti Keadilan, UMNO boleh dapat. Tak ada masalah saya nampak dari segi 12 kursi itu. Saya tak nampak bahawa mampu digugat oleh calon daripada Perikatan Nasional, saudara. Bagi Negeri Sembilan, daripada 36, 17 datang daripada UMNO, saudara. Iaitu di Pertang, Datuk Jaludin Alias sendiri bertanding. Sungai Lui, Razi Muhammad Ali. Serting, Muhammad Azamri Omar. Di Palung, Mustafa Nagor. Jeram Padang, Muhammad Zaidi Abdul Kadir. Di Lengging, Muhammad Asna Amin. Juasih, Bibi Shaliza Muhammad Khalid. Di Seri Menanti, Muhammad Sofia Makradi. Di Senaling, Ismail Lazim. Johor, Saiful Yazan Sulaiman. Di Cembung, Zaiful Bahari. Di Kota, Syuami Aini. Bagan Pinang, Muhammad Najib Mak Isa, anak Tan Sri Mak Isa ni di Bagan Pinang. Linggi, saudara Muhammad Faizal Ramli. Dan Gemas, Abdul Rahman Abdul Said, dan di Gemencih. Jadi saya melihat saudara di macam Negeri Sembilan juga. Negeri Sembilan sama juga macam Selangor. Tak apalah orang nak kata apa pun, orang boleh bercakap mengikut hati dan perasaan mereka, tapi keyakinan saya di Negeri Sembilan calon-calon UMNO ini dengan dibantu, kalau dapat 17, dia memerlukan 36, sekurang-kurangnya dia 18, kurang 19 kursi. So yang lain tu di AP ada 10, saudara. Keadilan akan bertanding, Amanah akan bertanding. Saya nampak work home. Itu keadaannya. Sama-sama kita tunggu besok apa pula keputusan-keputusannya, dan saya mengharapkan agar warga UMNO kukuh bersama, insya-Allah kita berusahalah untuk memastikan negara kita ini sentiasa dalam rahmah ilahi dan kita mengukuhkan ukhuwah perpaduan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.